Kalau macam bila kita bercakap tentang syarikat sebagai contoh kan, apabila dia diperbadankan, objek penubuhan syarikat itu perlu dinyatakan. Jadi kalau kita lihat kepada statistik, kita boleh klasifikasikan dia ini di bawah trade ataupun di bawah aktiviti oil and gas, dan ini boleh diklasifikasikan. Begitu juga bagi aktiviti perniagaan milik tunggal dan juga perkongsian ini, dia mesti nyatakan bentuk dan jenis perniagaan apa diperniagaan. Mesti dinyatakan. Okey, kepada Cik Zam, jadi kalau kita lihat memang bersatu dagang. Bila sebut dagang ni macam nasi dagang orang belah Pantai Timur bahagiannya, tapi orang Melaka kan. Orang Melaka. Okey, buat page. Ya, mungkin juga boleh ceritakan sikitlah bagaimana boleh timbulnya idea nak tubuhkan, nak membangunkan syarikat bersatu dagang enterprise ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada asal mulanya saya ni berniaga buka restoran Ustaz. Chef lah kan, chef lah. Saya mendaftar perniagaan pada 6 Ogos 2012 atas nama Bersatu Dagang Enterprise. Okey. Sebelum tu saya memang ada buka restoran di Medan Ikan Bakar Serkam. Okey. Kemudian dapat sambutan daripada pengguna menyuruh saya komersialkan produk saya. Okey. Page tu. Okey. Lepas tu saya dalam 2016 saya buka produk page makanan ni dan saya teruslah sampai ke sekarang lah. Okey. Berapa saya ada 8 SKU Ustaz. Saya ada page pelbagai rasa lah Ustaz. Sebagainya. Dia memang ada page. Atau semua ikan ke daging? Kalau paste ikan bakar tu paste ikan bakar lah. Kalau asam pedas tu kita boleh buat ayam, daging. Patutnya Cik Zam kena bawa ni, barulah dapat tahu sikit bagaimana. Okey, jadi sekarang ni SSM ada yang pertama kali mohon SSM ni di Melaka. Di Melaka Ustaz. Baik, nak tanya pengalaman mohon SSM ni senang ke susah dulu? Mohon SSM tak susah malu Ustaz. Cuma kita isi borang dia ada lengkap dengan kita punya dokumen. Kita mohon terus dapat dalam masa itu jugalah. Maknanya senanglah kan. Senang, tapi nak mohon sijil halal belum tentu lagi ya. Sebab nak mohon sijil halal dia tak sama seperti nak mohon SSM. Tapi nak dapat sijil halal mesti ada SSM. Kalau tak ada SSM, maka JAKIM dan juga pihak JAIN akan tolak terus. Ya? Sebab JAKIM mengatakan bahawa nak mohon sijil halal, syarat yang utama mesti berdaftar, mesti ada juga kebenaran daripada SSM. Kalau tak, syarikat itu beroperasi secara haram. Jadi, bagaimana pandangan Cik Aziz tadi? Kalaulah kita kata bahawa nak mohon lesen SSM ni, kalau ikutkan Cik Zam senang, kalau ikutkan Cik Aziz macam mana? Dalam konteks kita bercerita pasal syarikat dulu Ustaz. Dalam konteks syarikat ni, nak perbadankan syarikat ni dia taklah susah sekarang ni. Jadi dalam keadaan sekarang ni kita ada portal dikenali sebagai Micro ID ni. Micro ID. Jadi bagi individu yang ingin memperbadankan syarikat ni, dia masuk ke dalam portal ni. Kalau dokumen-dokumen lengkap dan sebagainya, nama semua lengkap dan diluluskan, dalam tempoh 1 hari dah boleh diperbadankan. Notifikasi bahawa syarikat telah diperbadankan dah boleh dimaklumkan. 1 hari je. Kalau perniagaan tadi macam Cik Zam kata, sekarang ni kita pun ada portal atas talian 24 jam sehari, 7 kali seminggu ni boleh digunakan. Easy Biz online kan, boleh bila masa saja. Bila masa saja daftarkan perniagaan. Di mana jua anda berada. Juga senang, ringkas, boleh didaftarkan dalam waktu yang singkat perniagaan. Jadi dalam konteks itu tidaklah susah untuk mendaftarkan entiti perniagaan di Malaysia. Cuma tadi bila Ustaz berkata berkaitan dengan isu sijil halal tu, dia sebenarnya dua perkara yang berbeza kan. Untuk mendapatkan entiti perniagaan sebagai syarikat ataupun perniagaan perlu datang ke SSM. Tetapi kalau katakan tadi dia nak menggunakan perkataan halal sebagai contohnya kan, dia nak gunakan perkataan halal, datang dia nak guna nama ada perkataan halal. Itu memang ada kerjasama di antara pihak SSM dan juga pihak JAKIM bagi memastikan bahawa nama itu tak disalahgunakan. It's a control name lah, nama halal tu. Jadi kalau tidak ada kelulusan daripada pihak JAKIM ataupun pihak Jabatan Agama Islam Negeri, memang nama tu tidak akan diluluskan. Perkataan halal tu dijaga oleh SSM. Contoh saya ada YouTube channel syarikat lah, Ustaz Amri Halal.
saya nak daftar di bawah SSM ni atas nama syarikat saya Ustaz Amri Halal. Maka boleh ke tak boleh yang tu? Yang tu tak boleh. Kalau tidak ada kelulusan daripada pihak JAKIM ataupun daripada pihak Jabatan Agama Islam Negeri berkaitan penggunaan perkataan halal itu, kita tidak akan benarkan. Oleh kerana itu kena pastikan bahawa kalau nak mohon sijil halal, kalau nak mohon dengan SSM, jangan menggunakan perkataan halal. Sebab perkataan halal telah di patternkan yang mana mesti mendapat kebenaran daripada pihak JAKIM, pihak JAIN. Kebiasaannya JAKIM juga JAIN tidak membenarkan sebab halal itu perlukan kepada sijil halal. Baik, kalaulah kata bahawa yang disebutkan tadi, kalau yang saya lihat Encik Izam menggunakan perkataan enterprise, ada senam berhad, ada berhad, ada disebut liability, perkongsian liability terhad. Jadi mungkin juga jadi Razi boleh jelaskan bab tu. Baik. Okey, syarikat ni yang seperti biasa kita dengar syarikat senyam berhad lah, ataupun syarikat berhad. Syarikat ni bila dia diperbadankan, dia akan ada ahli lembaga pengarah dan juga pemegang saham. Dan dia liability dia terhad kepada saham yang telah dibayarlah oleh pemegang saham. Dia berbeza dengan enterprise ini. Enterprise, kalau kita dengar enterprise ni sebenarnya terbagi pada dua. Dia either milikkan tunggal ataupun dia perkongsian. Dari segi sudut perbezaan yang ketara ialah kos untuk memperbadankan entiti ini kan. Kalau contoh syarikat ni, kalau kita nak perbadankan dia, fee perbadanan tu dalam RM1,000. Bagi peniaga ni dia murah. Dia kalau kita milikkan tunggal, kalau dia menggunakan nama dia, saya macam tadi kata nama IC dia Rezi, dia pakai nama Rezi, RM30. Tapi kalau dia nak pakai Rezi Enterprise sebagai trade name lah kan, itu RM60 setahun. Perkongsian RM60. Jadi yang memang ketara kos, dari segi sudut kos memang berbeza. Lepas tu kita juga dapati bahawa kalau kita nak menjalankan aktiviti perniagaan melalui syarikat ni, kos pematuhan tinggi. Kalau syarikat ni nak kena ada setiausaha syarikat. Selepas syarikat itu diperbadankan, selepas syarikat besar mesti ada setiausaha. Selepas 30 hari dia perbadankan, dia mesti ada setiausaha syarikat. Dia kena buat audited account. Dan ini perlu diserah simpan kepada SSM. Kalau tak lakukan ini merupakan satu kesalahan. Jadi macam perniagaan tidak ada keperluan tu, tidak ada keperluan untuk ada setiausaha, tidak ada keperluan untuk membuat orang kata serah simpan audited financial statement kepada SSM. Jadi perbezaan yang ketara lah di antara dua entiti ini. Okey. Jadi kalau nak tak nak, kita kena mengetahui apa yang disebut sebagai enterprise, senam berhad sebagainya untuk nak memudahkan. Sama juga seperti pihak JAKIM juga pihak JAIN, dia akan lihat mesti berdaftar. Apa juga pun enterprise ke, senam berhad ke, kalau dah ada SSM, insya-Allah JAKIM akan luluskan untuk membuat proses permohonan persediaan halal. Baik, saya nak tanya kepada Cik Zam kan. Jadi kalau kita lihat sebagai seorang Islam sebagainya, kalau tak mohon halal pun dia halal kan? Ya, halal. Tapi mengapa mohon sejak halal? Jadi adakah konsep halal itu juga yang diambil berat oleh pihak Cik Zam? Kalau kita memohon halal, Ustaz, banyak faktor dia. Kita punya perniagaan kita boleh berkembang lagi maju. Baik. Satu lagi, produk kita akan pengguna akan yakin dengan produk kita. Dan satu lagi, bila kita dapat memasarkan produk kita di pasar raya Ustaz. Kalau kita tak ada logo halal ni, memang dia tak terima kita punya produk. Baik, kalau dari sudut pengenalian produk, jadi adakah kita lihat Cik Zam hanya mementingkan konsep halal sahaja tanpa lihat faktor thayyibannya itu, kebersihan, keselamatan produk. Jadi adakah juga Cik Zam mengambil berat tentang konsep halal dan thayyibah itu? Konsep halal ni, Ustaz, dia banyak, dia merangkumi penyediaan, pemprosesan, tentang penyimpanan, tentang pengendalian dia. Dan pengangkutan pusat kita ambil kira, Ustaz. Semua faktor tu kita kena ambil tahulah. Kalau kita kan benda yang kita beli nak memproseskan bahan mentah tu pun kita nakkan daripada produk yang halal, Ustaz. Kita tak ada kata nak pergi ambil yang tak halal. Kalau kita tak mengikuti aspek halal, kita tak boleh dapat, Ustaz. Tak boleh dapat. Okey, antara bahan-bahan yang digunakan lah, macam contoh paste ikan bakar kan. Bila paste ni orang kata hanya paste, dia bukannya ada ikan pun, dia bukannya ada ayam. Di bahan-bahan antara bahan dia, antara bahan dia adalah cili, bawang
Bawang? Kerisik. Kalau kerisik, okey. Dia banyak gunakan bahan-bahan semula jadi lah Ustaz. Tumbuhan Macam lah. tumbuhan. Cuma kalau kerisik tu kita dapatkan daripada produk orang yang halal lah. Macam kalau kita tak daftar dengan pihak JAKIM, kerisik tu kita tak kita tak akan dapat Ustaz. Kita akan di NCR kan Ustaz. NCR, faham tak istilah NCR? NCR ni lah kalau istilah orang Melaka disebut sebagai non-compliant report. Kalau kata pergi ke Jabatan Agama Islam Negeri, NCR tu adalah nikah cerai rujuk. Jadi kena pastikan anda kena pergi tempat yang betul. Jadi Encik Zam, JAKIM dia hanya nakkan senarai bahan ramuan sahaja, sebagaimana yang Cik Zam sebutkan tadi. Kalau kata yang formula-formula ni JAKIM tak nak pun. Tapi orang risau, takut bila memberikan kepada pihak JAKIM ni. Dia kata nanti habislah aku punya formula. Apa komen Cik Zam? Adakah Cik Zam memberikan formula? Ataupun hanya senarai bahan ramuan je? Saya cuma bagi senarai ramuan je. Formulation tu memang kalau JAKIM tak ada pernah minta dengan pihak pengusaha lah. Dia cuma minta senarai ramuan yang kita gunakan. Itu je kan? Itu saja. Sebab orang kata bahawa takut sebab formula tu memang yang syarikat punya. Baik. Cik Aziz, kalau kita lihat bahawa istilah-istilah, saya bila ada juga restoran yang gunakan contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim kan, Al-Amri contohnya kan, saya nak mendaftar sebagai nama syarikat, ada perkataan RR, ada juga dengan istilahnya adalah sebagai Asmaul Husna, nama Allah ni yang banyak kita lihat digunakan di restoran-restoran ini. Termasuk jugalah syarikat-syarikat yang buat ni. Boleh tak saya daftar? Baik, dia dua juga peringkat. Kalau di bawah syarikat, kalau kata tadi dia nak tubuh sebagai siang berhad ataupun berhad, dia ada peruntuk yang boleh dipatuhi. Kalau nama tu sebagai contoh, dia tidak undesirable sebagai contoh, identical dan sebagainya. Jadi nama-nama ini tak dibenarkan untuk didaftar, ataupun nama yang macam kita kata tadi, ada nama-nama yang telah dijaga dan dikawal tanpa justifikasi yang kukuh, dia tidak akan dibenarkan digunakan. Dalam konteks syarikat ni, penggunaan nama Allah sebagai contoh kan, kita tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, jadi tergolong dalam nama yang dikawal juga. Jadi kalau tidak ada justifikasi yang kukuh pada penggunaan nama itu, memang tidak dibenarkan sebab nama itu dijaga, dikontrol seperti perkataan halal tadi. Berkaitan dengan perniagaan pula, enterprise ni tadi yang milikkan tunggal, perkongsian yang membuat perniagaan restoran dan sebagainya, konsep yang sama, dasar yang sama juga, polisi yang sama. Jadi nama-nama yang memang sensitif, perkataan halal, perkataan Ar-Rahman, ini nama yang dikawal oleh SSM. Kita pastikan bahawa kalau ada kebenaran atau justifikasi, baru kita benarkan. Kalau tak ada, memang nama itu tidak dibenarkan untuk dipakai. Oleh itu juga diingatkan kepada para penonton di luar sana, kalau kata nak mendaftar dengan SSM, pastikan nama anda, perkataan halal memang tak boleh, termasuklah nama-nama Asmaul Husna yang ada alif lam makrifah itu tidak dibenarkan. Itulah terlihat uniknya perniagaan di Malaysia ni yang menjaga sensitiviti yang kena pada orang Islam ini. Jadi kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bila sebut tentang ibadah korban, jadi banyak persoalan yang bermain di fikiran anda. Bagaimana cara pelaksanaan dan dagingnya, siapa yang boleh terima dan siapa yang tak boleh terima. Juga persoalan tentang akikah. Nak mengetahui bagaimana persoalan itu dijawab, jangan lupa tonton Anda Muskil 14 Julai 2020 pada hari Selasa jam 6 petang dengan topik Hukum Hakam Korban dan Akikah. Di sini ada jawapannya hanya di TV Sani. Kita sentiasa akan berdepan dengan kematian suami ataupun kematian isteri. Cuma lambat dan cepat sahaja. Kalau ikut fatwa, harta perceraian ialah harta yang diperolehi sepanjang tempoh perkahwinan. Saya ada Allah saja. Memang sekarang di saat ini memang macam-macam kan. Memang saya kena buat semua. Isu ini boleh menimbulkan masalah yang lebih rumit dan meruncing apabila timbul isu pertindihan waris yang melibatkan generasi yang lebih besar.
pengajaran virtual halal school oleh Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Virtual halal school ini merupakan satu inisiatif College Unity untuk kita meluaskan ataupun mengembangkan horizon dan juga ekosistem pembelajaran dan latihan halal ke dalam bentuk digital. Kalau sebelum ini mungkin latihan halal ataupun pembelajaran halal ini berlaku di program-program latihan konvensional, tapi apabila berlakunya pandemik COVID-19, banyak latihan yang terhenti. Jadi kami di Unity mengambil satu inisiatif membangunkan platform pembelajaran, apa yang kita katakan sebagai virtual halal school, supaya ilmu halal, kesedaran halal, kefahaman halal ini akan terus dapat kita kembangkan walaupun dunia mungkin akan mengalami permasalahan dari segi untuk mengadakan pembelajaran atau pelatihan secara bersemuka. Apabila kita baru-baru ni kita ada isu pandemik COVID-19 ni, dan ketika itu kita banyak program-program kursus seminar berkaitan dengan halal kita tak dapat jalankan. Jadi daripada situ untuk memberi, kita nampak salah satu cara untuk memberi kemudahan menyampaikan ilmu ni adalah melalui online ataupun virtual ni. Sebab ramai orang ketika itu mula mencari ilmu melalui online. Dan apabila kita buat secara online ni, kita boleh dapat lebih banyak peserta yang datang daripada pelbagai negeri, pelbagai negara yang boleh join program ni tanpa ada masalah isu-isu nak kena flight ticket ke, nak kena duduk rumah terbang ke sini ke dan sebagainya. Tak perlu. Semuanya boleh belajar daripada mana-mana tempat menggunakan mana-mana aplikasi, telefon, TV, komputer dan sebagainya. Di Virtual Halal School kita akan adakan banyak program. Jadi kebanyakan program-program yang sebelum ini dilakukan secara konvensional face to face, kita akan develop modul-modul ini dalam bentuk virtual, dalam bentuk online. Jadi Virtual Halal Summer Camp 2020 yang bermula pada hari ini merupakan program sulung kami. Dan alhamdulillah setakat ini kita sudah ada lebih kurang 300 penyertaan. Jadi ini satu usaha untuk menjadikan ilmu halal, pengetahuan tentang halal industri itu bersifat inklusif. Dan bermakna semua masyarakat, tidak kira latar belakang, tidak kira agama, boleh mendalami dan juga memahami isu yang berkaitan dengan halal dalam kehidupan dan industri secara langsung dan boleh berinteraksi dengan pakar-pakar ataupun panel yang terlibat dalam industri secara langsung. Bagusnya program ni adalah yang pertama sekali kita buat menggunakan Facebook Group. Di Facebook ni ramai orang ada akaun Facebook, iaitu ramai orang boleh akses, kanak-kanak, dewasa. Jadi itu adalah platform yang sangat saya rasa general dan lebih mudah untuk orang akses. Yang kedua, apa jua yang kita upload melalui kita punya platform ni boleh diulang siap. Walaupun selepas 4 bulan, selepas tamat kelas ni pun peserta-peserta masih lagi boleh join program ni dan boleh melihat semula kita punya video, kita punya kelas-kelas dan boleh buat discussion, boleh buat forum kat situ, boleh bertanyakan soalan kepada panel. Jadi itu lebih mudah untuk mendapat knowledge dan juga ilmu daripada situ. Untuk join program ni, cara yang paling mudah sekali adalah tuan-tuan boleh saja pergi ke kita punya Facebook page Virtual Halal School. Facebook page Virtual Halal School. Jadi daripada situ kita ada link, tuan-tuan boleh klik link untuk pendaftaran dan boleh lihatlah dia punya informasi-informasi berkenaan dengan macam mana program ini dijalankan. Ilmu tanpa temu. Sekarang ni dah zaman ilmu tanpa temu kan. Kalau kata dulu kita nak berilmu, berguru sebagainya, kena ada tok gurunya, kena ada anak muridnya. Sekarang ni dah ilmu tanpa temu, online saja. Semua secara online ya. Apa juga itu juga merupakan inisiatif yang telah dibuat oleh ialah Unity tentang bagaimana menawarkan virtual school ini untuk nak memudahkan kepada halal industri, kepada halal eksekutif. Jadi mohonlah masuklah kepada pembicaraan ini untuk menambahkan ilmu kita ya. Baik, bila bercakap soal kata alam maya ni, sekarang ni juga bila pandemik COVID baru ni, ada orang yang beritahu bahawa kami untung Ustaz. Sebab banyak permintaan hanya online saja, hanya WhatsApp saja, maka dia buat di rumah.
ya, dan juga dia untung, tak perlu ada office, tak perlu ada pejabat, ya. Jadi kalau kata yang kes-kes yang sebegini tuan, ya, maknanya dia hanya duduk di rumah tapi bisnes dia cukup untung sebagainya, mengalahkan orang ada office lagi. Jadi adakah SSM boleh mengawal orang-orang yang melakukan perniagaan sebegini? Baik, Ustaz, the fundamental berkaitan dengan individu-individu yang menjalankan aktiviti perniagaan ni. Okay. Kalau dia menjalankan aktiviti perniagaan, dia mesti berdaftar dengan SM. Mesti berdaftar? Mesti berdaftar dengan SM. Kalau tak haram lah tu? Kalau tak ada haram lah. Kalau tak ada haram. Jadi, bagi mereka yang menjalankan aktiviti perniagaan, dia mesti berdaftar dengan SM. Jadi, kalau tadi dia memilih nak wujud dalam bentuk enterprise tadi, milikan tunggal atau perkongsian, dia daftarlah dengan SM dalam bentuk milikan tunggal atau perkongsian. Tapi kalau dia merasakan bahawa dia nak wujud dalam konteks sebagai sebuah syarikat, dia akan perbadankan perniagaan dia itu dalam bentuk syarikat. Tapi macam saya kata tadi, fundamental dia mestilah berdaftar. Sebab sekarang kita sedia maklum bahawa dengan kemodenan, kecanggihan teknologi, dia tak semestinya secara fizikal saja berniaga. Jadi dia secara atas talian pun dia boleh membuat perniagaan. Jadi ini perlu didaftarkan dengan SSM. Wajib, wajib. Kalau tidak, tindakan penguasaan boleh diambil oleh SSM. Lah kan, dia kata, makcik buat kek di rumah je, tapi keknya sedap. Nak pergi daftar makcik Kia mana tahu sebagainya. Jadi adakah SSM akan pergi jumpa makcik Kia? Okey makcik, ini daftar. Macam mana? Adakah SSM juga akan maknanya turun padam begitu? Dia ada dua strategi yang dibuat bagi memastikan komiti-komiti individu-individu ini berdaftar. Jadi secara betulnya kita akan ada aktiviti counter lita sebagai contohnya kan. Kita akan pergi ke daerah-daerah, ke kawasan-kawasan untuk memberikan hebahan bahawa kalau nak berniaga kena berdaftar. Dan kita facilitate individu-individu yang berniaga ni. Dari segi sudut penguasaan pula, contoh yang tadi kalau kata dia berniaga atas talian, dia ada tim penguasaan ni yang akan memantau. Dia akan cek website, dia akan tengok website ni, kalau tengok ada perniagaan didaftarkan, berniaga ni berdaftar tak dengan SM. Dia ada kan? Website dia ada. Website dia ada. Jadi kalau kita dapati dari segi sudut pemantauan tadi tu, kita dapati dia tak berdaftar sebagai contoh, tapi dia ada website menawarkan aktiviti perniagaan, jadi notis akan dikeluarkan. Kita kata tolonglah daftar sebab penting, sebab itulah peraturannya. Kalau berniaga di Malaysia ni mesti berdaftar. Tapi boleh kalau kata mereka ni tak daftar boleh denda? Boleh. Boleh dalam masa dia. Baik. Kepada Cik Zam, yalah, nak mohon sedia halal ni biasa orang sebut memang lambat, slow, payah sebagainya. Lambat pun ada orang kata. Jadi pengalaman Cik Zam yang mohon sedia halal buat pertama kali. Dia mohon sejalan Ustaz. Sebenarnya kalau kita ikutkan prosedur dia, kita ikutkan dia punya seperti kalau kata lagi mudah kalau kita dah ada sedia mesti Ustaz. Kita dah ada sedia mesti, kita dah ada SSM, kemudian kita dokumen sokongan, kita mesti ada dokumen-dokumen yang lengkap lah Ustaz. Sebab tu kita mohon dekat My E-Halal. Bila kita dah mohon dekat My E-Halal tu, proses permohonan tu akan di feedback, akan dijawab balik, dan kita terus bayar untuk fee RM200 ke JAKIM. Berapa? RM200. Itu saja? Itu saja Ustaz. Untuk 2 tahun ke setahun? 2 tahun Ustaz. 2 tahun. Maknanya RM1 untuk 1 tahun? 1 tahun. Murah sangat. Selepas tu lepas tu pihak JAKIM akan datang buat audit luaran lah. Dia akan tengok kawasan kilang kita, proses kita buat pemprosesan produk kita. Kalau dia puas hati dengan kita punya ni, dia akan luluskan Ustaz. Mungkin kelulusan. Dokumentasi tu yang penting lah Ustaz. Dokumentasi tu kena penting lah. Kena lengkap apa semua. Tak mudah, tak susah Ustaz. Memang mudah. Sekarang dulu memang ada lambat sikit lah. Tapi bila keadaan sekarang dah makin berubah, dia mudah lah Ustaz. Jadi apa nasihat tuan kepada pengusaha-pengusaha yang di luar sana yang masih lagi belum mohon ni, yang duk kata bahawa sukar, payah dan juga dengar cakap pada orang lain yang gagal ni? Apa nasihat tuan? Kepada usahawan-usahawan yang belum mendaftar dengan halal, saya galakkan kalau boleh mohon. Pasal apa? Bila kita ada sijil halal ni, produk kita akan lagi berkualiti. Lagi untung lah. Untung memang untung Ustaz. Satu lagi kalau kita boleh masuk ke pasar raya Ustaz. Bila kita tak ada logo halal, kita tak ada persejalan mesti,
benda tu tak akan boleh masuk ke pasaraya-pasaraya. Maknanya perniagaan kita pada tahap tu saja. Ya. Maknanya kalau nak berubah, mohon sedia halal. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, siapa di luar sana? Ya, Ismail Mahmud daripada Slim River, ya. Encik Ismail daripada Slim River, okey. Ya. Sihat ke? Encik Ismail? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengok minum pula ni. Tengok minum ke? Okey. Soalannya? Soalannya, mengapa hukum Islam menetapkan tentang haram halal ni kepada jenis penyu, jelebo, abau, kura-kura. Sedangkan dia kata halal, tapi telurnya boleh makan. Dia halal pula. Telurnya halal. Yang ni yang keliru. Yang saya sangat-sangat keliru. Tolong jawabmu. Baik. Terima kasih banyak Cik Ismail. Yang ni berkenaan dengan hukum halal ke haram ni kan. Tentang penyu tak boleh makan. Kura-kura tak boleh makan. Tuntung tak boleh makan kan. Jadi orang kata telur penyu boleh makan. Macam makan. Belum pernah cuba lagi. Belum pernah. Makan telur penyu. Saya tak makan, Ustaz. Sedap telur penyu. Yeah. Tapi penyunya baik. Dalam hal ini dalam Islam dia ada kaedah yang disebut sebagai haiwan dua alam. Haiwan dua alam ni. Maknanya haiwan yang hidup dalam air juga haiwan yang hidup di atas darat yang hidupnya sama lama. Maka dalam pandangan mazhab Syafi'i maka haram bagi orang Islam yang nak makan haiwan ini. Kemudian adanya telur, baik. Telur dengan haiwan lain. Dalam hal ini kita jangan bandingkan dengan ibunya, telur lain. So apa jua jenis telur semua boleh makan. Saya ambil kaedah dulu. Apa jua jenis telur semua boleh makan. Jadi Encik Ismail nak makan telur mana? Telur bewak boleh. Telur apa lagi? Telur ular boleh. Telur cicak boleh. Telur ayam boleh. Apa jua jenis telur boleh dimakan. Itu kaedah asasnya. Kita ambil sebagai kaedah asas al-asl fi asya' al-ibahah. Tetapi dalam hal ini kena lihat juga kalau ada elemen-elemen yang Allah sebutkan sebagai al-khaba'is, benda yang menjijikkan, juga benda yang memudaratkan, benda yang orang kata pada adatnya, pada urufnya memang tak boleh makan, menjijikkan. Jadi kalau kata dah habis telur ayam di rumah, jatuhnya telur cicak, maka ambillah telur cicak, mata cicak tu kalau tidak menjijikkan. Cuma dalam hal ini kaedah yang ada, telur yang ular dia lebih kepada racun yang berbisa. Kalau telur yang lain ini lebih kepada al-khaba'is, maka haramnya itu kerana sifat-sifat yang ada pada telurnya itu. Sama adanya beracun, sama ada ianya menjijikkan, sama ada ianya itu boleh mendatangkan kemudaratan. Sebab Allah sebutkan wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihim khaba'is. Allah menghalalkan sesuatu yang baik-baik dan Allah mengharamkan sesuatu yang disebut sebagai al-khaba'is yang menjijikkan, yang memudaratkan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kita mencampakkan diri kita ke arah kebinasan. Itu juga merupakan kaedah-kaedahnya. Jadi dalam hal ini Encik Ismail jangan lihat kepada ibunya, lihat kepada telurnya itu. Telurnya itu sama ada ianya selamat ataupun tidak. Selain daripada konsep halalan thayyibah, ada guna telur tak dalam pis, dalam apa? Dalam pis tak ada, Ustaz? Tak ada. Dalam di restoran? Restoran ada guna telur. Baik. Basuh telur? Basuh telur? Basuh, tak. Telur ayam basuh? Itu juga antara perkara yang Jakim akan lihat. Kalau kata telur yang tak dibasuh, maka juga tidak boleh diberikan sedia halal. Jadi konsepnya di sini adalah konsep halalan thayyibah itu. Baik, itulah yang disebut sebagai pensijilan halal yang dikeluarkan oleh pihak Jakim, oleh pihak Jaid itu sendiri. Baik. So saya nak balik kepada tuan tentang denda tadi kan. Denda kalau katakanlah bahawa contoh syarikat bersatu dagang ini dia didapati melanggar undang-undang di bawah Akta Perdagangan 2011, di bawah Perintah Perdagangan Tarif Halal 2011. Jika sabit kesalahan 5 juta denda dia. Sebab ada halal tapi tak halal. Kemudian oleh kerana itu Jakim dan juga KPDN ICP mensyorkan supaya syarikat bersatu dagang ni ditarik balik oleh kepada SSM. Jadi adakah SSM akan mengambil tindakan menarik balik syarikat tu? Juga ada kaedah lain?
Isu penarikan ni di bawah kalau kita bercakap tentang enterprise lah ya, milikan tunggal dan juga perkongsian ni, dia ada peruntukan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 jika didapati bahawa perniagaan telah didaftarkan tadi itu didapati dijalankan bagi tujuan contohnya bertentangan dengan prinsip moral, bertentangan dengan keselamatan awam dan sebagainya. Jadi perniagaan itu boleh dibatalkan oleh pendaftar perniagaan. Jadi itu yang pendekatan diambil lah. Jadi dalam konteks ini mestilah terdapat keterangan yang kukuh. Dalam keadaan tadi contoh Ustaz bagi itu mestilah ada aduan, mesti ada keterangan dari pihak yang mengadu tadi bahawa perniagaan itu tadi telah disalahgunakan bagi tujuan yang menyalahi undang-undang sebagai contoh. Jadi kuasa itu diberikan kepada pendaftar untuk membatalkan perniagaan itu. Boleh membatalkan. Ya. Denda tadi ada denda ke atau dia kadang ada yang denda, ada yang kata tak apa, nasihat, berikan nasihat sebagainya. Okey, dia denda ni Ustaz di bawah enterprise again, di bawah perniagaan milikan tunggal dan juga perkongsian ni, kalau dia berniaga berterusan tanpa dia mendaftarkan sebagai perniagaan di Malaysia ni, dia boleh disabitkan dengan kalau salah tu dia boleh disabitkan dengan hukuman denda RM50,000 ataupun penjara 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. RM50,000. RM50,000 di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. 5 juta campur dengan RM50,000. Banyak Ustaz. Banyak. Tapi bukannya kita nak menakutkan kepada orang yang nak berniaga. Cuma dalam hal ini kalau kita sebut sebagai konsep halal dan thayyibah, itu antara elemen yang perlu kita lihat adalah diuruskan dengan baik. Maknanya jangan tak daftar, jangan berlakunya penipuan-penipuan. Baik, saya nak pergi kepada ni kan. Jadi adakah tuan melihat tadi yang disebutkan kalaulah ada logo halal boleh masuk pasaraya. Ada juga ekspor keluar. Buat masa ni Ustaz, saya cuma ada ejen di Singapura Ustaz. Ada ejen di Singapura lah. Maknanya ada jual juga sampai ada jual di sana. Sekarang ni dia cuma dia ambil dalam tak banyaklah, dalam kuantiti yang dalam tak banyak. Dia cuma untuk pasar di sana je lah. Untuk ekspor ke luar negara lain belum ada lagi Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Baik, semasa COVID baru ni, ya Ustaz, terkesan untung atau tak ada apa-apa? Masa COVID, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Untunglah ni. Pasal apa, produk saya memang tak berhenti masa production lah Ustaz. Proses sampai ke malam. Bulan Ramadan pun kita selepas tarawih kita on rate Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, pasal order tempahan tu daripada pasaraya pun banyak. Saya masuk pasaraya Maidin satu Malaysia Ustaz. Allah, itu bagus. Cuma tiap 2 minggu sekali memang masuk order. Orang lain semua terkesan, Syekh pesan kita relax tadi. Tu yang kata bahawa ada yang untung, ada yang rugi kan. Jadi nak terus pandemik ke ataupun tidak ni? Tak nak Ustaz. Baik, dan juga kita lihat bahawa nak mohon halal ni juga orang kata kalau buat sendiri susah. Ada orang yang juga menggunakan khidmat-khidmat orang lain supaya nak memudahkan lagi. Jadi adakah juga tuan melihat menggunakan orang kata khidmat yang lain nak memudahkan kita? Jadi ada itu juga Cik Zam? Saya Ustaz ada gunakan khidmat nasihat daripada Humairah Global Ustaz. Tapi permohonan tu dia bagi kita tunjuk ajar macam mana kita nak mohon halal lah. Tapi proses yang kita buat cuma kita uruskan dokumentasi memang saya buatlah sendiri Ustaz. Cuma dia bagi rundingan tu lah yang dia bagi saya untuk khusus taklimat semua Humairah Global yang bagi uruskan. Okey. Dalam sudut ini bahawa kalau nak menggunakan khidmat nasihat, kita juga adanya rakan sajik yang didaftarkan di bawah Miha Jakim ni. Jadi kena pastikan yang industri yang nak dapatkan khidmat nasihat dapatkan daripada rakan sajik yang berdaftar dengan Malaysia International Halal Academy yang berdaftar dengan pihak Jakim. Jadi termasuklah yang disebut sebagai Humairah tadi yang berdaftar dengan pihak Jakim. So kita akan melihat dulu, kita juga lihat bagaimana SSM yang nak memberikan kesedaran kepada kita ni bagaimana nak dapatkan maklumat yang tepat. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini.
akan nisbahkan dengan tai hidung masin. Kan. Dan orang bakhil ni pertama sekali dia tak yakin dengan rezeki Allah. Masya-Allah. Dia tak yakin dengan rezeki Allah, padahal rezeki Allah ni sangat luas. Dan sebenarnya orang yang paling penakut di muka bumi ni bukannya orang takut cerita hantu, tapi orang yang bakhil takut duit dia kering. Inilah orang yang penakut sebenarnya. Bila semua orang boleh buat, itu bukan mukjizat. Kadang-kadang mukjizat ini datang kerana orang kafir cabar Nabi. Kalau orang tanya kenapa orang tak berjaya nak menandingi bahasa Al-Quran, sebab dia bukan kalam manusia. Kita nak dapatkan mukjizat dah tak ada. Cuma kita boleh dapatkan benda-benda lain yang berupa karamah, yang berupa ma'unah. Jadi mukjizat, benda yang Allah bagi pada para Nabi dan Rasul. Istidraj, benda yang Allah Ta'ala bagi pada orang yang Allah murka. Sekarang saya berada bersama dengan yang berbahagia Datuk Iskandar Halim, pengarah bahagian penguasa KPD NSCP, untuk kita nak bertanya tentang bagaimana isu halal haram dari sudut timbang sukat, sebab dia lah dia di bawah bidang kuasa KPD NSCP. Jadi itu isu tentang yang hangat sekarang lah tentang buah durian. Sebelum ni kita sebut sebagai buah durian yang ada orang timbang, ada yang tak betul dia punya timbangan. Kalau ikut hukum syarak memang haram juga. Cuma dari sudut undang-undang yang di bawah. Datuk, bagaimana pandangan Datuk? Kita ada Akta Timbangan Sukat tahun 72 yang memang digunakan untuk mengawal selia alat timbang dan juga alat sukat yang digunakan untuk peniaga-peniaga. Kenapa kita ada undang-undang ni? Untuk pastikan pertama sekali pengguna mendapat apa yang sepatutnya. Contohnya kalau dia timbang sekilo, dia memang betul-betul dapat sekilo. Jadi apa yang mengikat peniaga-peniaga? Mereka mesti menggunakan satu alat timbang yang sah, yang disahkan oleh Inspektor Timbangan Sukat bahawa alat timbang dia itu memang tepat, dan maknanya bila kita letak sekilo, dia memang betul-betul ada sekilo. Dan kalau ada alat timbang ni yang umpamanya tak disahkan, tak dihantar kepada inspektor untuk disahkan setiap tahun, Ustaz, bukannya sekali beli terus sampai bila boleh pakai, tak. Setiap tahun mesti dihantar, kita akan buat periksa balik. Kalau boleh layak, dia boleh guna. So setiap tahun mesti dihantar, dan siapa yang tak hantar buat pesan ni, maknanya dia gunakan alat timbang yang tak disahkan, dia merupakan satu kesalahan di bawah Akta Timbangan Sukat kita, dan boleh didenda di mahkamah dan juga di compound salah satu. Jadi memang dari segi undang-undangnya kerjaan dah sedia, cuma masalahnya sekarang ni ramai peniaga yang tak nak patuh sebab susah nak pergi hantar alat timbang dan sebagainya. Lepas tu dia adalah cara-cara dia, umpamanya macam Datuk Ustaz cakap pasal buah durian. Kita ada beberapa kes yang memang dah lah beli durian harga mahal. Lepas tu alat timbang tak sah pun. Tak sah pula. Kemudian dia macam-macam cara lah mereka nak menipu. Kadang-kadang grade-nya rendah, dia kata grade tinggi. Kadang-kadang ada kes bukan dia campur-campurnya buah musangking dengan buah awal yang lain. Semua tu ada berlaku. Itu kalau kita bercakap di luar. Kalau dalam industri halal, antara yang JAKIM akan tengok adalah bila tulis 500 gram mi kuning contohnya, dia mesti tepat. Kalau tak ikut, maka dia lah salah mengikut prosedur penjual halal. Jadi kalau di sini memang JAKIM boleh buat aduan kepada pihak KPDN, sebab kalau ada kes begini maknanya boleh diambil tindakan. Boleh. Dia macam ni, Ustaz. Kalau misalnya mi kuning tadi, dia tulis 500 gram. Bila kita buat pemeriksaan, tak sampai 500 pun, 470 gram. So mana ada kurang 30 gram. Yang ini sebenarnya kesalahan dia bukan di bawah Akta Timbangan Sukat lagi dah. Di bawah Akta Perdagangan 2011. Yang mana di bawah akta tu kita boleh tindakan pada mereka yang kita anggap sebagai menipu. Sebab dia tulis 500, saya bagi 470 je. Tak cukup. Itu memang bawah Akta Perdagangan dan boleh didenda. Di bawah KPD, adakah pegawai JAKIM juga boleh ambil kes-kes? Pegawai JAKIM ni dia special. Kita cuma beri dia kuasa untuk dia menguatkuasakan berkaitan dengan halal saja. Yang lain tu dia tak boleh ambil.
Terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Iskandar Halim, pengarah bahagian pengakuasa KP dan SCP. Jadi ada guna ketimbang? Guna, Ustaz. Guna? Guna. Timbang untuk? Barang-barang mentah yang kita nak proses tu kita kena timbang dulu, Ustaz. Jadi macam paste juga. Paste dia ada tulis berat dia? Berat dia. Kalau yang produk saya tu ada 150 gram. Satu pack lah. So, timbang betul tak? Alhamdulillah, kita sebelum kita nak packing tu memang kita ada, sebelum kita nak seal tu kita memang timbang dulu produk kita. Memang kita lebihkan dalam 1 gram. Kita takut kadang-kadang ada kekurangan dan kita tu bila kita lebih dia 150, kadang-kadang kita letakkan 151. Kita tak nak kita ambil yang inilah. Bila kita kurang tu memang adakah salah. Pihak JAKIM akan lihat juga timbang yang dibuat di kilang? Itu salah satu, Ustaz, daripada dokumentasi untuk permohonan halal, Ustaz. Kalau kita tak ada calibrate dia punya tempoh tarikh timbang tu, kita akan kena NCL, Ustaz. Takkan lulus sebenarnya. Takkan lulus, Ustaz. So kena pastikan kalau kata nak mahu saja halal, mesti diuruskan semua perkara yang halal. Termasuk juga timbang. Ya, betul, Ustaz. Termasuk jugalah air sekalipun. Kalau kata anda ambil air sebelum meter, berbenah air curi juga tak halal. Jadi semua elemen ini akan dilihat oleh pihak yang berautoriti, pihak JAKIM, pihak JAIN. So pastikan perniagaan yang halal walaupun ada untung tadi. Jadi antara perkara yang di sini dikaitkan dengan Islam. Ada orang kata syarikat Bumiputera dan juga bukan Bumiputera. Ini isu yang memang biasa dalam sejarah juga dibincang. Syarikat Bumiputera ada yang 30% saja, tapi ada syarikat yang ada perkongsian, ada Islam dengan ada juga yang bukan Islam. Jadi adakah di sudut SSM dia ada tak ukuran Bumiputera Islam ke bukan Islam? Kalau dalam konteks syarikat yang berat, syarikat berat ini di bawah Akta Syarikat 2016 tidak ada peruntukan mengatakan bahawa syarikat ni syarikat Islam atau syarikat bukan Islam, tidak ada. Yang penting komposisinya, kita tahu syarikat dia mesti ada komposisi lembaga pengarah dan juga pemegang saham. Jadi tidak ada dibezakan bahawa syarikat ni syarikat Islam, syarikat bukan Islam. Yang penting dia mestilah diperbadankan dan mempunyai komposisi lembaga pengarah yang boleh terdiri daripada bukan Islam ataupun Islam. Ataupun dalam keadaan tertentu kadang-kadang kita ada juga lembaga pengarah ni yang bukan warga negara contohnya, dan datang daripada luar negara dan dia membuat bisnes di Malaysia dan dia dilantik sebagai lembaga pengarah. Dan pemegang saham ni macam Ustaz tadi betul, kalau dari segi sudut komposisi itu kita boleh tengok dari segi sudut nama dan sebagainya, kita tahu orang ni Bumiputera, yang ini bukan Bumiputera, tapi jadi klasifikasi dari Islam dan Islam tidak ada. Orang kalau dia bukan warga negara boleh tak daftar dengan asasnya? Untuk perniagaan enterprise tidak boleh. Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 milikkan tunggal dan juga perkongsian hanya terpakai kepada warga negara. Jadi kalau dia bukan warga negara atau bukan pemerhati di sini, dia tidak boleh mendaftarkan perniagaan di Malaysia. Ini khusus untuk orang Malaysia saja untuk berdaftar untuk menjalankan enterprise tadi ni, milikkan tunggal dan perkongsian. Tetapi syarikat pula boleh dalam keadaan tertentu pengarah-pengarah yang bukan warga negara dilantik sebagai ahli lembaga pengarah syarikat dengan syarat dia memenuhi beberapa peruntukan. Sebagai contoh, kalau dia warga negara asing, bukan warga negara Malaysia, dia mestilah mempunyai alamat tetap, rumah sakit yang tetap di Malaysia. Jadi kita boleh dilantik dia oleh pihak syarikat sebagai pengarah, ahli lembaga pengarah syarikat. Jelas, sebab sekarang ni kalau kata di bawah Akta Perdagangan 2011, dia kata bahawa orang Islam, orang bukan Islam tak boleh menggunakan ayat-ayat Quran. Cuma kita nak menentukan sama ada syarikat ni Islam ke bukan Islam. Itu yang menjadi perbincangan juga yang seharusnya dilihat lah. Baik, kalau kata isu tentang perniagaan, yang kata adakah orang yang dah ada SSM ini kalau pergi ke luar negara, syarikat yang pergi ke luar negara, adakah juga SSM ini diterima di seluruh dunia? Peruntukan undang-undang berkaitan guna pakai undang-undang ni dia jelas. Jadi setiap negara mempunyai bidang kuasa masing-masing dan cara mengatur perjalanan perniagaan lah di negara masing-masing. Jadi kalau dia berdaftar di Malaysia, dia hanya untuk berniaga di Malaysia lah, menjalankan aktiviti perniagaan di Malaysia. Jadi kalau dia membuat perniagaan di peringkat global, dia akan tertakluk kepada bidang kuasa di negara yang mana dia menjalankan aktiviti perniagaan tu. Okey, maknanya bolehlah diterima, tapi kena lihat juga
undang-undang yang ada di negara tersebutlah. Kebaikannya kalau kata dia berniaga di luar negara, jadi apabila jurisdiction itu melihat dia adalah entiti yang mendaftar di Malaysia, jadi dia telah dituduhkan sebagai perniagaan ataupun syarikat di Malaysia, maklumat itu boleh diakses oleh bidang kuasa di luar tu, negara di luar. Okey. Sekarang ni kita lihat bahawa Cik Zam melalui syarikat Bersatu Dagang ni memang telah ada sedia halal, telah ada SSM. Alhamdulillah, memang boleh jual pun dalam pasaraya, untung pun kan. Untung tetap ada, alhamdulillah. Jika berlaku, kita minta jawab, jika berlaku yang kata bahawa JAKIM pergi gantung sedia halal, pergi tarik sedia halal, jadi apa perasaan? Perasaan saya, Ustaz, kalau saya digantung lah. Bukan saya digantung. Kalau sijil halal saya digantung. Berasa kecewa, Ustaz. Perniagaan kita akan jatuh prestasi kita pun jatuh, Ustaz. Tak boleh nak buat apalah kalau kata pihak halal kita ditarik. Cuma kita boleh berniaga macam biasa jugalah, macam biasa yang dulu-dulu yang kita tak ada sedia halal pun susah juga bila orang dah tahu kita punya ni dah tak halal, kita ditarik balik. Itu orang kata bahawa lebih baik denda daripada tarik sedia halal. Betul, Ustaz. Kalau tarik sedia halal ni orang kata memang tak halal dah, tapi dia bukannya kada sudah halal, sebab nama yang orang ingat. Sebab saya pernah ingat dulu bahawa satu syarikat yang pernah mengurung pegawai JAKIM pada ketika itu akhirnya masuk surat khabar, dia tukar nama. Kalau tukar nama boleh kan? Tukar nama boleh. Di bawah akta syarikat sebagai contoh, kalau kata dia dah didaftarkan sebagai nama yang tertentu dan dia berhajat untuk bertukar nama, boleh dilakukan, boleh dibuat. Walaupun tempat yang sama, orang yang sama. Ya. Maknanya dia, orang kata nama tu dah memang tak boleh itu dah kan, sebab orang dah ingat. Dah rasa macam-macam, kalau ingat nama ni memang tak boleh lah. So dia boleh tukar nama. Tapi apa juga kalau kata berdaftar dengan SSM, mohon sedia halal, insya-Allah JAKIM juga JAIN akan proses. Jadi untuk akhirnya, apa nasihat tuan dan juga apakah pandangan tuan tentang pensijilan halal yang diuruskan oleh pihak JAKIM, oleh pihak JAIN ini? Baik, Ustaz, saya sebelum datang ke sini saya tengok portal halal.gov.my tu. Saya tengok sekarang ni betul lah macam Cik Nizam kata tadi, saya tak rasa rumit kalau nak memohon apa yang kata pensijilan halal ni, ada My E-Halal. In fact, saya tengok di dalam portal tu ada prosedur pun dinyatakan. Jadi bagi mereka ni, peniaga-peniaga ni yang nak mendapatkan pensijilan halal ni sepatutnya tidak susah dah, saya nampak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa peniaga-peniaga di Malaysia ni patut ambil peluang ni, sebab halal ni kita tengok potensi dia luas. Bukan saja kalau nak berniaga tu, saya rasa dengan pensijilan halal ni dia boleh menembusi pasaran bukan saja Malaysia. Sebab kita pun sekarang ni pergi supermarket nak beli barang, kita tengok halal, ada halal, tak ada halal. Dan itu saya rasa satu potensi yang sangat luas, dan saya rasa patut diambil peluang oleh semua bentuk perniagaan di Malaysia ni. Dan juga kita mengharapkan SSM dapat membantu JAKIM, JAIN ini akan merancakkan lagi nasihat halal. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Cik Rezi dan juga kepada Cik Zam yang sudi bersama dengan saya pada petang ini. InsyaAllah kita akan bincangkan lagi tajuk-tajuk yang lain. Apa yang boleh saya simpulkan bahawa kalau nak mahu sedia halal, nak tak nak, mahu tak mahu, mesti ada berdaftar dengan SSM. Kalau tidak berdaftar dengan SSM, maka JAKIM JAIN tidak akan proses permohonan anda. Termasuk jugalah yang buat perniagaan di rumah juga, mohonlah dengan SSM. Dan juga kita juga mengharapkan perniagaan yang diuruskan oleh Cik Zam, contoh usahawan yang berjaya walaupun dalam keadaan yang pandemik sekalipun, dia tetap juga adanya untung tetap ada. Apa juga kita akan berjumpa pada minggu hadapan. Saya tinggalkan anda dengan Yakini Halal Malaysia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan di sini hanya persilahan hadapan, ada persimpangan, manakah yang terbaik di sisi Tuhan, manakah yang terbaik di sisi Tuhan, yang halal itu bersih, yang halal itu baik, cari keberkatan keridaan dari Tuhan, ya halal